Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Al-Batal Legacy Channel. Sekiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan anda suka, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan sekiranya ada persoalan yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk bertanya di ruang komentar. Dan jangan lupa juga untuk menekan butang loceng untuk mengetahui ataupun untuk update video-video saya yang seterusnya. Di sini saya ingin menerangkan ataupun berkongsi-kongsi lah ilmu mengenai apa perbezaan duit fiat ataupun duit kertas yang sering kita gunakan pada hari ini dengan aset digital ataupun duit digital, kripto ataupun lebih senang dipanggil Bitcoin. Apa perbezaan dia? Jadi kita lihat di sini kita sama-sama kongsikan antaranya lah kelebihan dengan kekurangan ataupun perbezaan mereka ni banyak, tapi antara yang saya boleh ambil di sini untuk kita tambah ilmu pengetahuan, salah satunya adalah jenis. Kita lihat kalau jenisnya kripto ini dipanggil aset digital ataupun kadang-kadang ada yang panggil duit digital. Tetapi kalau duit fiat ini adalah duit mata wang yang kita guna di negara kita. Kalau Malaysia ringgit, Indonesia rupiah, kalau di Amerika US dollar, kalau di Singapura dollar, kan. Jadi semuanya duit fiat ni jenisnya adalah mata wang. Kalau kripto adalah aset digital. Simpan di mana? Kalau kripto ni disimpan di exchange ya, ataupun kita panggil dia sebagai bank digital. Kalau duit fiat pula, kalau kita lihat simpannya di bank ataupun bank lah, bank-bank yang kita ada kan, seperti kalau di Malaysia di Maybank ataupun CIMB, Bank Barisan Nasional kan. Bank Barisan Nasional pula. Kalau di Malaysia kalau di Malaysia antara bank-bank yang kita simpan untuk duit fiat ini seperti Maybank, CIMB ataupun Bank Nasional kan. Jadi kalau di Indonesia Mandiri, BRI ataupun BNI. Jadi kalau exchange pula, iaitu yang tempat untuk simpan kripto, bank-bank ni pun banyak juga. Salah satunya jenisnya iaitu Binance, Huobi ataupun Coinbase, Luno. Jadi banyak juga jenis bank dia. Okey, kita lihat pula data. Kalau data dia, semua transaksi yang berlaku dengan kripto ni dia transparent. Semua ahli yang terlibat dengan kripto ni akan tahu ke mana kripto tu pergi. Contoh ya, saya bagi contoh. Contohnya kalau ayah kita bagi kripto kepada kita. Jadi apabila kita belanjakan kripto tu, otomatik ayah kita akan ketahui ke mana kripto tu pergi. Contohnya kita pergi beli nasi. Jadi ayah kita akan tahu, oh duit yang kita bagi pada nama saya Zul kan. Zul ini duit kripto tu telah digunakan untuk membeli nasi. Lepas tu pekedai yang membeli yang jual nasi itu pun digunakan kripto tu untuk bagi anak dia beli gula-gula. Jadi itu pun akan dapat tahu oleh ayah saya sebagai orang yang mula-mula bagikan kripto itu. Jadi dia semuanya transparent, daripada ayah saya kepada saya kepada penjual nasi kepada anak dia untuk beli gula-gula. Semuanya akan kita tahulah, kita boleh tahu data itu. Itu dipanggil transparent ataupun semua ahli tahu. Berbeza dengan bank. Kalau bank, transaksi itu semua berpusat pada bank, dipegang oleh bank. Jadi kalau ayah saya dah bagi saya duit, saya simpan di dalam bank. Kemana duit tu saya belanjakan ataupun kepada siapa yang saya bagi, hanya saya dengan pihak bank saja yang tahu. Ayah saya untuk pihak yang dah sebelum ini tidak boleh untuk ketahui. Macam itulah. Jadi inflasi pula, kita tengok inflasi. Kalau inflasi kita lihat di sini, kriptonya tiada inflasi. Kalau duit fiat ataupun kertas ni, inflasi dia tinggi, ada turun naik. Jadi bergantung kepada ekonomi ataupun sistem politik sebuah negara. Kalau bekalan pula, sebab apa? Kalau kripto ni tidak ada inflasi sebab batas dia terhad. Contohnya kalau kita lihat Bitcoin ini diciptakan hanya 21 juta sahaja di dunia ini. Kalau lebih daripada itu diciptakan, bermaksud itu tidak dipanggil Bitcoin, itu mungkin koin-koin yang lain. Memang koin Bitcoin ni 21 juta diciptakan, tidak kurang tidak lebih. Jadi tidak mungkin akan berlaku inflasi sebab dia dah terbatas, tidak boleh dicetak banyak ataupun sedikit, dia dah tetap 21 juta. Tapi berbeza dengan bekalan untuk duit fiat atau kertas. Bekalan dia tergantung pada setiap negara berapa banyak dia cetak duit kertas tu kan. Banyak ataupun sikit dia cetak, semuanya tergantung kepada sistem pemerintahan sebuah negara itu. Kalau pemalsuan, ini memang sukar sangat ataupun mustahil lah, boleh dikatakan hampir mustahil untuk kita tiru kripto ini. Contohnya satu Bitcoin, kita nak tiru kan, kode dia berapa-berapa. Kalau kita tiru kode dia tu, jadi memang kita akan tahulah ini adalah palsu kan, sebab kode yang dah khusus untuk satu Bitcoin tu dah dimiliki oleh seseorang dan tidak boleh ditiru. Contoh mudah yang kita nak faham seperti nombor telefon lah. Kalau nombor telefon handphone kita tu ditiru orang, pasti kita akan tahu. Cuba kita hubungi nombor palsu tu, kita hubungi
dan orang akan panggil kita. Jadi benda itulah yang susah untuk ditiru sebab dia berbentuk kod yang memang dilindungi oleh kriptografi. Okey, berbeza dengan wang kertas, mudah untuk ditiru. Kita ada teknologi pencetakan, kita boleh melukis ataupun bagaimana teknologi untuk print kan, untuk fotokopi. Jadi kalau untuk orang umum ni susah untuk kita tahu duit itu palsu ataupun tidak. Jadi berapa banyak mereka cetak duit palsu itu memang agak mudah kalau kita tahu caranya. InsyaAllah itu sahaja yang saya boleh kongsikan sedikit tentang perbezaan kripto dan duit fiat. Jadi ini saya niat pun untuk berkongsi-kongsi, nak bertambahkan ilmu pengetahuan lah. Lebih kurang saya minta maaf kalau ada silap dan salah. Okey.